Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Ya, saya berkata Imam, Tuan Nazir, seluruh jawatan kuasa masjid, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah saya bersyukur dapat bertemu kali yang kedua barangkali dalam sebelum ini, dan saya diminta oleh Presiden untuk menyentuh tentang Palestin, dan saya pilih tajuk 75 tahun perjuangan Palestin daripada penindasan yang pertama pada tahun 1948 dan sampai hari ini sudah masuk 2023, jarak masa atau selang masa ialah 75 tahun. 5 tahun lah saudara kita di Palestin terima menah ujian, dan kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah yang sudah syaitan rajim. وَلَنَبْلَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan suatu daripada ketakutan, kelaparan, dan kekurangan daripada harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka berilah berita gembira pada mereka yang sabar, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami daripada Allah dan kami akan kembali kepada Allah SWT. Inilah yang kita saksikan, mihnah yang berlaku kepada saudara kita di Palestin. Saya ingin berkongsi dengan para jemaah sekalian pada awal tahun ini usaha yang dilakukan oleh Palestin untuk membawa kes ini ke bangsa satu setelah 20 kali ditolak, tetapi pada awal tahun ini diterima. Mengajakkan dunia bagaimanakah bangsa satu dapat menerima usul Palestin untuk membawa Israel ke muka mahkamah. Ini mengajakkan dunia. Israel merasakan bahawa jumlah ahli dalam bangsa satu cukup untuk menyokong Palestin, tetapi mereka salah. Apabila dibawa kes ini pada awal tahun ini, dapat mereka yang kalah. Sebab Palestin ingin membawa Nakbah, peristiwa yang berlaku pada tahun 1948, umat Islam dikhalau keluar daripada bumi mereka sendiri, dan melakukan yang berlaku ini disebut sebagai 12 Mei, hari Nakbah. Usul yang dibawa oleh Palestin ialah supaya bangsa satu memperuntukkan satu hari untuk peringati hari Nakbah, dan mereka bawa dalam usul di Majlis Keselamatan Bangsa Satu dan diluluskan. Inilah dikatakan pertama kali usul ini dibawa ke Bangsa Satu, keputusannya memerajakan seluruhnya termasuklah Israel. Keputusannya seperti ini, keputusannya yang favor, yang menyokong supaya Israel dibawa ke mahkamah dunia seramai 98 buah negara. Yang menolak ataupun yang menentang ialah 17, yang berkecuali 52. Sebenarnya yang kedua inilah mereka menyokong Israel, tetapi oleh kerana usul ini berpihak kepada Palestin, mereka dikenali sebagai negara yang berkecuali. Sebenarnya mereka bersama dengan negara yang menentang. Dan keputusannya Israel harus dibawa ke mahkamah dunia ICJ sebab jenayah dilakukan sangat-sangat berat, dan ini disetujui oleh bangsa satu, tetapi Amerika kuasa veto. Amerika kata kita batalkan. Apabila undian dibuat tidak berpihak pada mereka, Amerika kata kita batalkan. Dan Perdana Menteri Israel mengatakan ini satu perkara yang memalukan, sebab Israel adalah negara yang merdeka. Tiba-tiba untuk bawa Israel ke mahkamah antarabangsa, ini satu perkara yang besar. Begitu juga dengan wakil mereka, dia mengatakan tidak ada satu badan nasional yang dapat menentukan nasib bangsa Yahudi. Dan kalau saya guna mikrofon, inilah yang berlaku, teman. Saya guna ini sebab ada gangguan tadi. Kata wakil daripada
Israel di bangsa satu, kami tidak dapat ditentukan oleh orang lain. Kami adalah negara yang merdeka, tidak ada keputusan yang boleh mengatasi kami. Kami menolak. Kami tolak keputusan yang disetujui oleh bangsa satu seramai 98, mereka tidak indah sama sekali. Bagi mereka tidak ada apa-apa. Bagi mereka keputusan bangsa satu tidak baik pada mereka, dan itulah sepatutnya mereka telah dibawa bulan ini ke Mahkamah Antarabangsa ICJ, tetapi mereka tidak akan patuh kepada antarabangsa. Dan di dalam pasal 1, mereka ialah kuasa veto yang boleh membatalkan setiap keputusan yang dibuat oleh bangsa satu. Dan hari ini, 2 hari lepas, mereka mengadakan veto sekali lagi. Apabila cadangan untuk gencatan senjata dilakukan, mereka membantahnya dan peperangan diteruskan di Gaza. Itu nasib kita Islam. Apa yang disebut oleh bekas Perdana Menteri Israel, Amerika ialah di bawah kita. Jangan bimbang tentang Amerika, sebab Amerika kita yang kuasai mereka. Tak ada masalah. Boleh lakukan apa saja, Amerika belakang kita. Kita menjajah Amerika sebab sejak daripada Presiden pertama George Washington menerima uang yang banyak daripada keluarga kami, dan Amerika telah jajah kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, setiap presiden yang bakal dilantik di Amerika harus menerima persetujuan daripada Yahudi. Tanpa Yahudi, presiden tidak boleh dilantik. Begitulah Ariel Sharon yang dia telah mati terseksa begitu lama. Peristiwa Syafal Shakila pada tahun 1982, apabila pelarian Palestin yang diletakkan di London, mereka membunuh dengan persetujuan bangsa satu. Bangsa satu menjaga kamp yang didiami oleh Palestin, dan Yahudi minta izin kepada bangsa satu untuk membunuhnya, dan diberikan ruang untuk membunuh seluruh, dan itu berlaku pada tahun 1982. Bangsa satu tidak bersama kita, tuan. Mereka tidak bersama kita, mereka bersama Israel dalam konteks apa yang kita sebutkan tadi. Cukup malam mengalir di bumi Syabra dan Syatila. Ketika itu tahun 1992, televisyen kita mula ada televisyen warna. Kita mula melihat televisyen warna dan darah memang merah. Sebelum ini kita lihat pembunuhan darah warna hitam, sebab televisyen kita hitam putih. Tetapi tahun 82 kita dapat lihat merah tak kalah bumi Syabra Syatila dilakukan oleh mereka berkali-kali, dan tiba masanya mereka harus membawa ke mahkamah dunia, tetapi dibatalkan oleh mereka. Dalam konteks ini kita kembali ke belakang. Sejak tahun 1948 negara Israel telah ditubuhkan oleh British, Perancis, Amerika, dan seluruh tentera Azad bersatu untuk menubuhkan kerajaan Israel di atas bumi Palestin. Selepas jatuhnya Kerajaan Osmaniyah, maka berdirilah kerajaan haram ini, dan mereka mengatakan bahawa Palestin itulah yang haram. Kami ialah negara nenek moyang kami di situ, sebab semua para anbiya kami berada di kawasan Palestin. Mereka menyebut Nabi Ibrahim, mayang mereka, berada di Palestin. Nabi Musa walaupun berada di Mesir, tetapi mengutus Yusha bin Nun untuk masuk ke Palestin. Nabi Yunus juga kuburnya di Palestin. Seluruh anbiya orang Bani Israel berada di Palestin kebanyakannya, kecuali beberapa orang palsu yang di luar daripada bumi Palestin, dan mereka mengatakan itulah bumi moyang kami. Maka bermulalah pemindahan orang Yahudi masuk ke Palestin, dan ini kapal pertama yang membawa orang Yahudi seluruhnya. Dan dikatakan kumpulan pertama dari kumpulan pada Ukraine daripada Rusia. Kapal ini dibawa masuk ke Palestin pada tahun 1919. Ketika itu Osmaniyah sudah berada di hujung hayat, sebab Osmaniyah jatuh pada tahun 1912 dan sebelumnya jatuh pada 1944. Kejatuhan Osmaniyah sebenarnya jatuh pada 1912 lagi. Lepas itu tidak ada kuasa, Khalifah tidak ada kuasa lagi, dan jatuh sebelumnya pada tahun 1944. Dan ini pemandangan yang menunjukkan bahawa orang Yahudi telah dibawa seramai-ramai dengan berbagai-bagai cara.
dan di antara yang paling banyak adalah dengan kapal. Kemudian dengan kapal terbang, dalam tahun 80-an mereka membawa dengan kapal terbang. Kapal terbang yang membawa daripada Rusia, daripada seluruh dunia, berkumpul di Palestin dan mereka diberikan status tentera. Setiap rakyat Palestin mereka dikaitkan dengan tentera. Mereka bukan rakyat biasa. Mereka dijamin oleh tentera. Itu sebab Azhar membuat fatwa baru ini bahawa rakyat Palestin, rakyat Israel bukan rakyat biasa, tetapi dia boleh dilayan sebagai tentera. Inilah sebabnya kedatangan mereka datang dengan tentera. Dan peristiwa ini Allah nyatakan Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna min bani Israil waskunu al-ardha idza ja'a wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Surah Isra 1:4. Dan kami berkata kepada Bani Israil selepas itu, tinggallah kamu di bumi ini, di bumi Baitul Maqdis. Dan idza ja'a wa'dul akhirah, apabila janji datang, janji kami yang terakhir, ji'na bikum lafifa, dan kami akan bawa kamu orang Bani Israil datang ke Baitul Maqdis beramai-ramai. Ini janji Allah. Dan ijtima' ayuhad fi Palestin min alamat qurbi qiyam as-sa'ah. Bila orang Palestin berkumpul di orang Yahudi berkumpul, Bani Israil berkumpul di Palestin, itu tandanya hari kiamat sudah hampir. Yang hampir ini ialah 100 tahun lepas. Sekarang jauh lebih hampir. Sebab tandanya bila Bani Israil berkumpul di Palestin, tanda akhir dunia akhir. Dan sekarang lebih lewat, lebih cepat, lebih mencapai hari, lebih dekat dengan hari kiamat. Tuan-tuan sekalian, ini nasib bangsa kita, umat kita, saudara kita, orang Palestin. Daripada mereka, asal mereka adalah bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan, keturunan dari Nabi Nuh AS. Mereka mendiami di Palestin lebih awal daripada Nabi Ibrahim sampai ke Palestin. Nabi Ibrahim sampai ke Palestin dan orang Kanaan sudah berada di situ. Orang Kanaan ialah orang Palestin sekarang. Kalau dari segi sejarah, mereka lebih awal daripada bangsa Bani Israel, sebab Bani Israel datang selepas Nabi Yaqub. Dari segi sejarah, mereka datang lebih lewat. Orang Palestin lebih awal mendiami, dan itulah yang berlaku dalam sejarah. Tetapi Yahudi tetap Yahudi. Dia menghalau keluar daripada bumi Palestin, dan kita terpaksa keluar sebab pilihan ada dua, mati ataupun keluar. Dan kita pilih keluar. Sebahagiannya di dan gambar ini menjadi hati. Kemanakah mereka pergi? Kemanakah mereka akan pergi? Mereka pergi ke sepadan-sepadan Lebanon, mereka sampai ke Jordan, mereka sampai ke Mesir, mereka minta simpati daripada negara jiran. Akhirnya mereka berkumpul di Lebanon, bangsa satu memberikan perlindungan kepada mereka, dan di Lebanon lah datang Yahudi membunuh mereka sekali lagi. Perkara ini paling sama seperti berlaku dalam perangan sekarang. Mereka minta supaya orang Gaza keluar pergi ke Sinai dalam perjalanan Palestin. Itulah nasib kita yang dilakukan begitu rupa sepanjang 75 tahun lepas. Ini pembunuhan. Yang tidak ingin keluar, mereka berakhir dengan kematian. Dan kita lihat darah di sini hitam. Sebab ketika itu televisyen kita masih belum ada televisi warna. Darah hitam mengalir di Yasir. Di Yasir ialah pembunuhan pertama yang dilakukan, dan kita sebut Nakbah. Itulah sebab pembunuhan ini. Pada setiap bulan Mei kita mengerti kembali pembunuhan, dan pembunuhan ini pembunuhan total. Dan tugas yang diberikan oleh tentera British untuk membunuh umat Islam ini namanya Sehendigni. Sehendigni ditugaskan seluruh orang Palestin, tetapi dia hanya mampu membunuh sebahagian orang Palestin. Dia menghalau keluar daripada Palestin sebanyak 750,000 umat Islam keluar daripada Palestin, dan mereka terpaksa tinggal di sempadan-sempadan yang berjiran dengan Palestin. Selepas kejayaannya, dia dilantik oleh British untuk menjadi pesuruh jaya tinggi British di Melaya. Tugasnya hancurkan Islam, jadikan Melaya sebagai Palestin yang kedua. Kalaulah di Palestin mereka membawa orang bukan Islam datang beramai-ramai, maka di Melaya dasar membuka pintu Melaya kepada orang bukan Islam supaya datang untuk menjadi Melaya lah Palestin kedua. Tapi ahli sejarah kita tak pernah tulis sekali ini.
dan mereka ingin menjadikan Melaya sama seperti Palestin. Perancangan dilakukan oleh Sahnegini yang kemudian dibunuh di Tapah. Dan tuan-tuan, pemuda Tapah bersedih apabila Sahnegini dibunuh, sedangkan seluruh umat Islam di Palestin, ulama mereka mengucapkan tahniah kepada ulama kita, musuh Allah yang terbesar ketika itu, Sahnegini. Tetapi di Malaysia, Sahnegini adalah hero dan tubuhnya masih dimuliakan oleh polis kita hari ini. Kita tidak kenal sejarah. Itulah yang satu saja episod yang berlaku dalam sejarah Palestin. Tuan-tuan yang saya hormati, inilah sebahagian gambar yang saya tunjuk. Gambar kanak-kanak jadi dibunuh oleh Sahnegini. Sahnegini membunuh kanak-kanak. Dan hari pertama dia membunuh sebanyak 360 hari pertama. Sebahagian ialah kanak-kanak. Dan Sahnegini ialah orang Yahudi, ketua Yahudi. Kebanyakan pemimpin British yang menjajah kita ialah Yahudi. Itu sebab mereka bercuti pada hari Sabtu, sebab hari Sabtu hari ibadat mereka. Dan hari Ahad ialah orang Kristian. Kita bercuti ikut hari Yahudi, ikut hari Kristian sampai hari ini. Negara sudah merdeka, budaya masih terjajah. Negara sudah merdeka, sejarah masih terjajah. Itulah nasib kita hari ini, tuan-tuan. Adik-adik bangsa saya, kenali sejarah kita. Pelajari sejarah kita. Kalau kita tak belajar sejarah, sejarah akan ajak kita sekali lagi. Tuan-tuan, ini pelarian yang apabila kita dihalau keluar daripada Palestin. Dibinanya kemah-kemah pelarian di Lebanon, di Jordan, di Syria, dan kemanakah mereka akan pergi? Tidak ada negara yang sanggup menerima mereka. Sebab dasarkan antarabangsa, sebab mereka kuasai bangsa satu. Maka mereka berada di sini dalam keadaan yang dhaif, makanan yang terhad, penyakit yang tersebar. Sebahagian mereka menderita, dan kita ingat setiap tahun 15 Mei ialah hari Nakbah, hari sengsara umat Islam Palestin yang dibawa ke dalam bangsa satu supaya bangsa satu bertafakur pada setiap 15 Mei. Itulah kehendak yang dibawa khusus ini ke dalam bangsa satu supaya dunia mengetahui bahawa Israel umat Islam pada setiap tahun. Pada tahun 1967, pada tahun 48, tahun 50-an, tahun 60-an cukup banyak pembunuhan dilakukan. Dan saya skip sampai pada tahun 97, Israel berperang dengan negara jiran. Israel berperang dengan Mesir, Jordan dan Syria. Hanya dalam masa 6 hari umat Islam kalah. Israel menang dan banyak tanah kita yang hilang. Antaranya Masjid Aqsa. Masjid Aqsa kita ditawan oleh mereka. Tanah tinggi Golan dirampas oleh mereka. Golan Heights dirampas oleh mereka. Sebahagian daripada Palestin telah semakin kurang. Dan 218,000 dibunuh pada hari tersebut. Umat Islam dibunuh dalam peperangan tersebut sebanyak 18,000 dan dihalau keluar daripada Palestin dalam anggaran 300,000 dan dikenal sebagai perang 6 hari. Rupa-rupanya kita tidak kuat, kita tidak bersatu, dan Israel yang kecil dapat mengalahkan seluruh negara Arab, sebab di belakang Israel adalah negara dunia dan kita sebut sebagai tentera Azab modern. Tentera Azab modern ini mereka boleh bersatu apabila mereka mendapat Islam. Al-Kafar ala minta wahidah. Orang kafir bila bertemu dengan Islam mereka bersatu. Dan itulah nasib kita orang Islam. Sampai hari ini kita lihat dalam peperangan Gaza, kita lihat seluruh tentera Ahzab modern bersatu kembali untuk menghancurkan umat Islam di Gaza. Dan kita di negara kita hanya berdoa, mudah-mudahan Allah selamatkan saudara kita dalam perjuangan yang ketik ini. Inilah gambar-gambar yang sempat dirakamkan kejatuhan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa telah jatuh. Pada mulanya Jerusalem Barat telah jatuh, kemudian Jerusalem Timur telah jatuh. Masjid Aqsa dikuasai oleh mereka sepenuhnya. Dan apabila kita ingin masuk ke Masjid Aqsa, mesti minta kebenaran dari mereka. Gambar-gambar ini ialah gambar kejatuhan Masjid Aqsa. Dan mereka telah kuasai sepenuhnya di Jerusalem Timur. Dan itulah yang berlaku pada tahun 1997. Mereka menawan Masjid Aqsa. Dan pemimpin mereka ketika itulah komander mereka ialah Digorin, tak silap saya namanya, dan penolongnya ialah Moshe Dayat.
Kedua-duanya lah sangat jahat dalam konteks untuk meruntuhkan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa telah ditawan dan sekarang kita boleh runtuhkan. Ini ialah Masjid Aqsa yang ditawan pada tahun 1907. Kata komandan mereka, hari ini ialah hari untuk meruntuhkan Masjid Aqsa. Tetapi hari itu tiba-tiba Masjid Dayan menjadi baik. Hari itu Allah takdirkan Masjid Dayan jadi baik. Wahai Tuan Komandan, dengar pandangan saya. Kalau kita runtuhkan Masjid Aqsa ini, saya bimbang seluruh umat Islam di Afrika, daripada Pakistan, daripada India, daripada Melaya, daripada Indonesia, mereka akan bersatu dan menghancurkan kita. Kita dapat hancurkan negara Arab, tetapi belum pasti kita dapat kalahkan orang India. Saya bagi pandangan saya, kita tangguh dulu untuk kita runtuhkan Masjid Aqsa dan terselamat Masjid Aqsa kita. Allah rancang demikian. Dan pertempuran perjuangan terus berlaku selepas itu untuk meruntuhkan Masjid Aqsa kita sampai hari ini. Bangsa satu, sebagai biasa dia bagi ruang untuk Yahudi maupun umat Islam, dan mereka hanya bersidang apabila pembunuhan selesai. Itulah nasib bangsa satu. Sama dalam Samudra ini ketika Bosnia menentang Serbia, Bosnia, mereka biarkan berbulan-bulan. Apabila seluruh bandar Srebrenica telah hancur, dibunuh oleh Serbia, maka barulah mereka bersidang. Selepas umat Islam dibunuh sebanyak-banyak, maka barulah mereka bersidang, dan kes yang sama berlaku pada tahun 1907. Mereka ambil masa yang lama untuk bersidang dan mereka membuat kesimpulan. Seorang bercakap, seorang tidur, seorang gelak-gelak, dan akhirnya mereka buat keputusan dengan cepat. Kita condemn Israel. Tulis atas surat. Majlis Bangsa Satu condemn Israel. Hantar ke wakil Israel. Kita selesai mesyuarat. Esok Israel terus membunuh Islam. Setiap kali kita dibunuh, mereka bersidang dan condemn Israel, dan lepas itu seolah memberikan kebenaran Israel untuk bunuh lagi. Ini nasib kita, tepat. Dan setiap kali berlaku peristiwa ini, mereka bersidang apabila selesai pembunuhan. Pembunuhan di Kashmir, pembunuhan di Xinjiang, pembunuhan di mana saja, mereka beri masa yang cukup untuk dihapuskan Islam. Dan apa yang berlaku sekarang pun demikian juga. Kita lihat kali yang ketiga, kerana Masjid Aqsa masih berdiri tegak, mereka buat keputusan untuk meruntuhkan kali yang ketiga pada tahun ataupun kali yang ke-45. Tetapi yang saya sebut ini kali ketiga. Pada tahun 1973, mereka nekat untuk menghancurkan dengan membakar, bukan dengan meletup. Mereka sangka bahawa dengan bakar ini Masjid Aqsa akan runtuh, dan mereka dapat ranapkan Masjid Aqsa, dan di atasnya mereka bina dengan bangunan baru, bangunan yang mereka sebut sebagai Solomon Temple. Dan tidak sempat habis, bomba datang memadamkan, dan mereka sangat marah. Kenapa bomba datang memadamkan api ini? Sepatutnya Masjid Aqsa hancur. Dan yang membakar ialah Perdana Menteri mereka ketika itu, Gordon Meir. Ditanya pada Gordon Meir, kenapakah anda membakar Masjid Aqsa? Ini jawapannya. Dia kata, indama ahraqna al-Qudus nam anna tailat al-lail wa taqattu anna al-arab sa'ti nazihin min al-hadbin wa sabin nahwa Israel. Wa indama bazar sabah alimtu wa qantu annana ama ummatin naimah. Kita bakar Masjid Aqsa supaya kita tes umat Islam, apakah mereka kuat atau tidak. Kalau umat Islam kuat, mereka akan datang menghancurkan Israel. Saya bimbang juga, kata Perdana Menteri ini, saya bimbang kalau orang daripada Timur, daripada Tanah Melayu, daripada Jawa, daripada Pakistan datang menghancurkan Palestin, menghancurkan Israel. Saya tak lekat tidur malam itu. Kalau-kalau lah mereka masih ada kekuatan untuk melawan kita. Pagi telah tiba, setenang air di tasik, tidak ada apa-apa yang berlaku. Saya yakin, benar-benar yakin, umat Islam sedang tidur. Kita boleh lakukan apa saja. Kalau kita nak runtuh hari ini, hanya yang menolong, yang menentang hanyalah orang Gaza, orang Palestin saja. Orang lain tak datang pun. Tidak ada satu tentera yang datang untuk membela Masjid Aqsa. Masjid Aqsa bukan masjid untuk Palestin, masjid kiblat umat Islam yang ketiga, yang pertama. Tuan-tuan, ini pendeta mereka
Kenapa kamu tidak ambil peluang yang ketika tahun 67 kamu bunuh semua Islam? Kenapa kamu masih tidak menghapuskan seluruhnya? Sebab warga Palestin ialah halal. Dan semakin banyak kamu bunuh orang Palestin, semakin tinggi kamu di heaven. Apa di heaven, tuan? Syurga. Kalau kamu bunuh banyak, kamu bunuh 10 orang, kamu dapat tingkat yang ke 10 dalam syurga. Kalau bunuh 1000 lah tahap kamu dalam syurga. Makin banyak bunuh orang Palestin, semakin tinggilah dia di syurga. Subhanallah. Macam manakah kita nak bincang dengan orang seperti ini? Orang yang bunuh kita, dia dapat kelebihan. Dan itulah yang berlaku sampai hari ini. Itulah yang berlaku yang mereka menyembelih orang Palestin dan mereka tidak pernah menyesal. Mereka memperkosakan wanita Palestin dan mereka berbangga. Mereka menciptakan dalam television. Sebab itu adalah satu kelebihan bagi mereka. Dalam konteks ini kita lihat. Kita bagi ruang ke azan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okay, alhamdulillah, saya sabar lagi. Dan peranan media yang dikembangkan oleh mereka, rangkaian mereka membersihkan pembunuhan. Penjenayah Israel dibersihkan dan mereka mula meletakkan pejuang-pejuang Islam sebagai teroris, sebagai pengganas. Mereka sebut bahawa yang membunuh umat Islam ini sebagai hero. Dan itulah digambarkan ke seluruh dunia. Umat Islam sebagai pengganas, Hamas sebagai pengganas, yang menentang Israel pengganas. Itulah yang mereka gunakan media mereka sangat luas. Filem-filem mereka di Hollywood, mereka menggambarkan yang umat Islam ganas. Itulah peranan media dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan filem-filem yang mereka tunjukkan. Dalam konteks ini kita lihat, mereka hancurkan Gaza sejak daripada bertahun-tahun sejak tahun 1948. Apabila mereka telah rebut bumi Israel, bumi Palestin menjadi bumi Israel, yang tinggal adalah Gaza dan West Bank. Gaza ini barangkali sebesar Kelang yang terhimpit dan dikepung oleh Israel, laut dan Palestin. Mereka bomkan setiap masa dan ketika. Umat Islam syahid setiap masa ketika, sehingga kanak-kanak tahu bahawa mereka akan syahid bila masa itu. Ini suasana sepanjang 70 tahun perjuangan kita.
kematian berlaku hampir setiap hari, dan pasal 1 tidak pernah bersidang, dan apabila diminta untuk bersidang, barulah mereka bersidang pada masa yang lewat. Kita lihat mereka menggunakan apa yang disebut sebagai radioaktif. Mereka menggunakan white phosphorus, tungsten, yang merupakan bahan radioaktif yang sangat bahaya. Mereka taburkan kepada kanak-kanak di Gaza, dan apa yang berlaku kepada kanak-kanak, tuan-tuan, bila terkena dengan phosphorus, kena tungsten, kulit mereka pecah, akhirnya jatuh tinggal tulang, dan digunakan sekali lagi di Gaza dalam peperangan beberapa minggu lepas. Kanak-kanak bermain di hujung senapan tentera Israel. Ini nasib kita selama 75 tahun yang tidak disimpati oleh siapa saja. Kemudian kita lihat West Bank juga menerima nasib yang hampir sama. Mereka meruntuhkan rumah-rumah, dan mereka memberikan rumah itu kepada pendatang baru, dan yang lebih penting adalah Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ini ataupun kompleks Masjid Aqsa ini ada beberapa monumen. Ada Masjid Kiblat yang berubah hitam, Masjid Burak, dan Kubah Sofrah yang kubah kuning. Semuanya berada dalam kompleks Masjid Aqsa. Mereka mendakwa di sini ialah tempat yang asalnya tapak yang mereka sebut sebagai Sulaiman Temple ataupun Haikal Sulaiman, dan mereka ingin runtuhkan dalam persediaan untuk menyambut kedatangan Mesias. Mereka percaya Mesias akan datang, dan Masjid Aqsa harus diruntuhkan dan dibina dengan bangunan baru. Bangunan ini bangunan yang mereka sebut sebagai Sulaiman Temple, yang harus dibina di atas kompleks ini. Bermaksud Masjid Aqsa harus diruntuhkan secepat mungkin untuk memberi laluan kepada binaan ini. Dan tuan-tuan, mereka mendakwa Nabi Sulaiman membina temple. Temple ialah penyembah berhala. Mereka menganggap Nabi Sulaiman menyembah berhala, dan Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, yang kafir ialah ahli sihir. Tetapi mereka sebut temple, Sulaiman Temple ini menggambarkan Nabi Sulaiman yang menyembah berhala, wazubillah. Dan mereka ingin membina kembali temple yang dimasukkan tadi di atas kompleks Masjid Aqsa. Apa yang mereka lakukan? Mereka runtuh daripada bawah sejak zaman-zaman. Sejak daripada tahun 60-an, bahkan sebelum lagi, mereka runtuh dari bawah supaya struktur Masjid Aqsa runtuh sedikit demi sedikit, dan memberikan justifikasi untuk mereka membina bangunan baru tadi. Memang sekarang telah letak. Ini di bawah Masjid Aqsa kita, di basement kita lihat berletak di Malaka. Ini gambar lama yang sekarang berkali letak ini sudah membesar. Masjid Aqsa tidak stabil lagi dan mungkin runtuh disebabkan mereka menggali di bawah. Ini gambar sebelah yang jangan dituju. Masjid Aqsa kita telah berlubang di bawah. Masjid Aqsa kita telah berlubang di bawah. Dan setiap kali mereka menggali, mereka ingin mencari bukti bahawa di situ ialah bumi orang Bani Israel. Yang mereka temui setiap kali penggalian ialah bukti bahawa bumi adalah bumi Bani Kanaan, kaum Kanaan. Setiap kali mereka dakwa bahawa yang mereka temui ialah kesan-kesan daripada Star David Star ataupun kerajaan Nabi Daud AS. Tetapi bila dikaji, dia adalah simbol kepada kerajaan Kanaan ataupun bangsa Palestin itu sendiri. Mereka terus menggali, dan kita lihat sudah hampir runtuh. Apakah tujuan? Tujuan untuk memberikan laluan kepada bangunan yang dimasukkan tadi. Umat Islam akan diganggu setiap kali kita beribadah. Lebih lagi apabila bulan puasa, mereka akan mengganggu kita. Ketika solat Jumaat, ketika bersolat tarawih, mereka akan datang dan menyerbu kita dengan gas beracun, dan mereka akan mencederakan umat Islam yang sedang beribadah. Berlaku sepanjang 75 tahun, dan perjuangan terus dilakukan. Walaupun sedikit pemuda-pemuda ini, mereka turun untuk berjuang kemenangan urusan Allah. Mereka terus berjuang dengan tenaga dan senjata yang terhad. Mereka menentang tentera besar yang dipimpin ataupun yang disokong oleh tentera Azam. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Iza fasada al-syam wala khafikum wala tazal tabatun wala tazal tabatun min ummati mansurin la yadurhum man khadhum hatta tamusa." Atau kama qala rawahu Imam Ahmad.
Rasulullah bersabda, apabila rusaknya penduduk Syam, maka tidak ada sebarang kebaikan pada kamu. Seolah-olah Rasulullah mengatakan bahawa Syam ialah pertahanan Islam terakhir, dan apabila Syam telah rusak, tidak ada kebaikan lagi. Tetapi Rasulullah berjanji, tetapi walan tazal ta'ifatun min ummati, sentiasa ada satu kumpulan yang kecil daripada umatku, al-mansurin, yang ditolong Allah, la yurduhum man khadruhum hatta tamusa, tidak ada darurat bagi mereka, tidak ada masalah bagi mereka, walaupun orang lain tidak menolong mereka, Allah yang berikan pertolongan kepada mereka. Golongan ini golongan yang sedikit, dan sentiasa akan ada golongan seperti ini. Rasulullah memberi jaminan, sentiasa ada satu kumpulan yang sentiasa berjuang sampai kiamat. Mereka tidak disokong oleh orang lain, la yurduhum man khadruhum, tetapi mereka lah umat mansurin, mereka diberikan pertolongan Allah. Siapakah mereka? Kita tak tahu siapakah mereka, tetapi akan ada sentiasa setiap masa ada satu kumpulan yang berjuang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Mereka tidak disokong, bahkan mereka disebut sebagai pengganas. Bukan sahaja tentera Ahzab yang mengatakan mereka pengganas, tetapi jiran-jiran mereka, Saudi mengatakan mereka pengganas, Jordan mengatakan mereka pengganas, bahkan negara Arab UAE mengatakan ini pengganas. Tidak ada masalah. Rasulullah mengatakan walaupun mereka tidak sokong, Allah yang berikan pertolongan kepada mereka. Tuan-tuan yang mati, a'udzu minasyaitonir rajim. Wala taqul man yuqtal fi sabilillah amwat. Jangan kamu takut katakan bagi mereka yang terbunuh di jalan Allah, mereka mati. Bal ahya'um walakin la tashurun. Bahkan mereka hidup dan mereka diberikan rezeki di sisi Allah. Mereka hidup dan telah ramai pejuang-pejuang yang telah pergi. Dan berita yang kita terima, para syahada ini ditempatkan dalam peti sejuk, dan bila dibuka peti sejuk mengeluarkan bau seperti kasturi, menunjukkan perjuangan mereka lah perjuangan yang ikhlas, dan mereka merupakan para syahada. Dalam konteks ini kita lihat negara-negara tentera Ahzab sentiasa ingin menjadikan Palestin ini sebagai tapak pemerintahan mereka. Sekarang kita lihat New World Order. New World Order ialah yang datang daripada Bani Qainuqa di Madinah, yang dirahal oleh Rasulullah. Mereka berkumpul di Eropah, mereka berkumpul di Rusia, dan sekarang mereka berkumpul di Amerika. New World Order ialah Bani Qainuqa yang dikalahkan oleh Rasulullah, dihalau dari Madinah, dan di antara mereka yang menolong Bani Qainuqa di mereka ialah Presiden Trump mereka. Presiden Trump bekerjasama dengan Bani Qainuqa ini untuk mengambil Jerusalem sebagai ibu kota New World Order. Dan untuk tujuan tersebut mereka membina kedutaan Amerika di Jerusalem. Tujuannya untuk menjadikan Jerusalem sebagai pusat New World Order yang baru. Mereka ingin pindah daripada New York ke Jerusalem sebagai pusat penjajahan New World Order yang baru. Dan mereka telah membina embassy di Jerusalem, dan mereka membina seperti White House di Washington. Mereka menggunakan plan yang sama ada sudah siap atau tidak saya tak pasti, dan saya dipahamkan syarikat dari Turki yang membina embassy ini. Dan di bawah Masjid Aqsa kita telah dibina sinagog sebagai persediaan untuk menjadikan Jerusalem sebagai pusat pemerintahan antarabangsa New World Order. Di sini kita lihat di bawah dom labrak kita sudah terbina pada tahun 2019 yang lepas satu sinagog yang masih rahsia. Di sini mereka akan menjadikan sebagai pusat pemerintahan New World Order. Dan tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat Baitul Maqdis sentiasa menerima mihnah. Dalam serangan demi serangan sejak daripada lepas, mereka menyerang Masjid Aqsa supaya kita lari. Dan untuk menjustifikan masjid ini harus diuntuh dan dibina segera dengan bangunan yang semasa tadi, dan mereka akan jadikan itu pusat pemerintahan New World Order. Palestin semakin lama semakin kecil, dan akhirnya tinggallah Gaza dan West Bank yang ada sekarang. Yang lain yang putih itulah telah dikuasai oleh Bani Israel. Kita lihat jiran, kita sangka jiran kepada Palestin bersama Palestin, tetapi tidak. Bahrain, Israel
mencapai satu perjanjian untuk proses normalisasi. Dalam proses untuk iktiraf Israel sebagai entiti yang sah. Negara umat Islam tidak bersama dengan Palestin, tetapi bersama dengan musuh umat Islam, dan itulah yang menjadi perkara yang cukup menjadi. Bahkan bukan itu saja, tuan-tuan. Negara Jordan, Mesir, Sudan yang berperang juga dalam proses untuk normalisasi dengan Israel. Saudi walaupun masih belum normalisasi dengan Israel, sudah memberikan persetujuan yang awal. Begitu juga Bahrain, UAE, Oman telah menyatakan persetujuan untuk mengiktiraf Israel. Rupa-rupanya jiran Palestin tidak bersama Palestin. Kalau kita padangkan dengan hadis tadi, kumpulan yang berjuang untuk yang dijanjikan Rasulullah tidak disokong oleh orang lain, tetapi mereka ditolong oleh Allah SWT. Apakah mereka ini yang dimasuk dalam hadis tadi atau tidak? Wallahu a'lam. Dalam konteks ini sangat sedih, umat Islam tidak dibantu oleh umat Islam. Seperti gambar ini, yang depan adalah Al-Yahud dan Nasara. Negara Arab mengikutinya, sehingga kalaulah Nasara dan Yahud masuk dalam lubang biawak, mereka akan masuk seperti ini. Gambar kartun ini menggambarkan bagaimanakah negara Arab terhadap Israel. Mereka bersatu dan mengikuti cara hidup mereka. Dan satu demi satu yang paling kemuka, yang paling menyokong Israel di kalangan negara Arab ialah negara Arab Bersatu Emirat, UAE, tuan-tuan. Beberapa bulan lepas sebelum perang diisytiharkan di Bangsa Bersatu, Perdana Menteri Netanyahu menyatakan kepada perwakilan di Bangsa Bersatu bahawa kami di Timur Tengah telah bersepakat akan kami sama-sama membentuk wilayah ataupun rantau yang aman tentram. Negara Arab di sekeliling Israel akan menyokong Israel kecuali Palestin. Palestin harus kita hapuskan daripada peta, sebab Palestin lah yang menyebabkan rantau ini tidak aman, dan kita berharap semua bersetuju kita hapuskan Palestin dan peta Palestin tidak ada lagi. Dia tunjuk bahawa Palestin sudah tidak wujud. Tempat Palestin itu namanya adalah Israel, dan Palestin sudah hilang dalam peta yang diberikan lukis. Yang adalah Israel. Inilah yang menimbulkan peperangan yang kita isytiharkan disebabkan Masjid Aqsa yang bakal mereka ceroboh dalam konteks mereka ingin membentuk sebuah wilayah yang besar, yaitu yang mereka sebut sebagai Greater Israel. Ini sekarang mereka tumpukan pada Palestin, tetapi bukan Palestin saja yang mereka ingin jadikan sebagai bumi mereka. Bumi yang mereka cadangkan bermula daripada Sungai Nil sampai ke Sungai Furat. Dia melipati Saudi, Syria sekarang, Iraq, Mesir, Jordan dan Palestin, Lebanon termasuk. Ini bumi yang mereka perlu ambil sebelum kedatangan Mesias. Sebelum kedatangan apa yang mereka dijanjikan dalam kitab mereka, dan mereka harus membina negara besar ini. Dan kita lihat bendera mereka seperti ini. Jalur biru di atas ialah Sungai Nil. Sungai Nil. Jalur biru di bawah ialah Sungai Furat. Kerajaan yang mereka ingin bentuk adalah di antara dua sungai ini. Dan David Star yang mereka sebut itu adalah sebagai kerajaan Nabi Daud AS. Mereka sebut King David, merujuk kepada Nabi Daud AS, dan mereka mengatakan bumi itu harus diserah kepada mereka sebab Nabi Daud pernah menguasai bumi tersebut. Dan itulah menjadi malapetaka kepada umat Islam di kawasan tersebut. Dan tuan-tuan harus lihat, Madinah termasuk dalam peta mereka. Mereka mendakwa bahawa Madinah adalah bumi mereka, sebab kebun-kebun tamak yang ada di sekeliling Madinah itu kebanyakan mereka yang punya. Benar, sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, orang Yahudi telah berkampung di Madinah. Mereka menanam pokok tamak yang banyak. Mereka membina pergi-pergi. Tujuannya mereka ingin menunggu Rasul yang bakal diutuskan. Dan apabila Rasulullah sampai ke Madinah, mereka sangka Rasul yang diutus itu ialah daripada bangsa Bani Israel. Ternyata bukan daripada bangsa Israel, tetapi daripada Arab Quraisy. Maka mereka lah yang menunggu Rasul ini. Mereka lah yang pertama menentang Rasulullah. Mereka sangka bahawa Rasul ini ialah daripada kalangan mereka, tetapi ternyata daripada musuh mereka, kaum Arab. Dan mereka mendakwa bahawa Madinah ialah bumi mereka. Kami perlu mengambil Madinah.
Dan tuan kalau pergi ke Madinah, silap-silap kita bertemu dengan mereka. Kalau yang sebut pada kita Shalom Alaikum, maksudnya dia orang Yahudi. Dan mereka banyak di Damas. Ke Damas depan Masjid Nabawi, ketika kita bersolat, mereka memberi mas, itu orang Yahudi. Dan kota mereka telah dibina oleh Kerajaan Saudi sejauh 8 km dari Masjid Nabawi. Satu kota yang besar dibina untuk orang Yahudi. Dan kita juga boleh beli di situ. Dan sekarang orang Yahudi membeli rumah yang banyak di kawasan Masjid Nabawi, 8 km, satu bandar yang baru dibuka. Oleh sebab itu, kalau kita masuk Madinah dulu, untuk masuk ke Madinah, dia tulis lil muslimin faqat, hanya untuk orang Islam boleh masuk ke situ. Sekarang dibuat, telah dipadamkan, diturunkan, dan orang Yahudi ramai di Madinah. Sebab mereka dalam permulaan untuk membentuk Israel Raya, Madinah harus mereka kuasai, dan tidak akan aman tentera. Presiden Erdogan mengatakan, sekiranya Jerusalem jatuh kali ini, Madinah akan jatuh, Makkah akan jatuh, Istanbul akan jatuh, Islamabad akan jatuh. Itu ialah pesanan daripada Presiden Erdogan. Kalaulah Jerusalem jatuh, Madinah akan jatuh. Sebab mereka merancang untuk menjadikan kawasan ini sebagai bumi mereka, dan Madinahlah satu tumpuan yang kedua selepas Palestin. Dan ini ialah bumi kita, masjid kita. Mereka berkali-kali untuk meruntuhkan masjid ini, dan akhir sekali pada tahun lepas, pada 29 Mei, mereka sudah mengisytiharkan kami akan runtuhkan Masjid Al-Aqsa ini, maksud yang terlepas. Mereka adakan hari perayaan bendera, dan mereka berkumpul, kumpulan pelampau mereka sudah bersedia untuk meruntuhkan hari tersebut pada 25 Mei tahun 2022 terlepas. Mereka telah mengatakan bahawa kami akan runtuh hari ini, kami akan meruntuh Masjid Al-Aqsa untuk diberikan ruang kepada dom ataupun detak tempoh yang mereka sebut tadi. Mereka bawa juntolak pada tarikh 28 Mei, dan kita di Malaysia menggigit, kita berdoa supaya perkara ini Allah hindarkan. Alhamdulillah, hari tersebut mereka tidak jadi untuk meruntuhkan, sebab pemuda-pemuda Palestin, pejuang-pejuang segera bertindak. Dan Hamas mengatakan kepada mereka, sekiranya kamu runtuhkan hari ini, maksudnya terlepas, sekiranya kamu runtuhkan Masjid Al-Aqsa pada 29 Mei 2022 lepas, kami akan runtuhkan seluruh sinagog di Palestin. Kata ketua Hamas, sekiranya kamu runtuhkan sinagog Masjid Al-Aqsa, kami akan runtuh seluruh sinagog kamu sebagai balasan. Dan sekiranya kamu lakukan demikian, kami akan isyaratkan perang, menang ataupun syahid, kami akan turun. Dan mereka sengaja lakukan provokasi supaya perang diisyaratkan dan dapat mereka menuduh Islam yang jahat. Sebagaimana mereka lakukan provokasi di Ukraine, akhirnya Rusia menjadi Ukraine, dan mereka kata jahatnya Rusia, mereka menggunakan skrip yang sama kepada Hamas kali ini. Tuan-tuan, selama 75 tahun kita diseksa, dizalimi, dan sekarang kita isyaratkan perang. Kita isyaratkan perang, Tufan Aqsa, perang untuk tahankan Masjid Al-Aqsa, dan telah berlanjut selama 24 hari ini. Dan kematian yang berlaku, pemuda-pemuda yang menjadi syahadat cukup ramai di kedua belah pihak, dan falsafah mereka adalah an-nas atau syahadat, kami turun, menang ataupun syahid. Dan itulah yang sedang berlaku. Pada awalnya tentera Israel telah ramai yang terbunuh, dan ini mereka tidak sangka sama sekali. Bagaimanakah Hamas mendapat senjata yang tidak mereka sangkakan? Rupa-rupanya Hamas menggunakan senjata yang digunakan di Ukraine. Rupa-rupanya Ukraine telah kalah 18 lepas. Ukraine telah kalah 18, dan senjata yang digunakan Ukraine dirampas oleh Rusia. Rusia yang hantarkan senjata ini kepada Hamas. Allah rancang apa yang kita tak sangka. Dan apa yang digunakan oleh Hamas adalah senjata yang sepatutnya digunakan oleh Ukraine, yang diberi oleh Yahudi. Israel yang berikan senjata itu, mereka berikan kepada Israel, Israel salurkan kepada Ukraine. Sekarang senjata pakai Tuhan. Dan akibatnya ini antara senarai tentera mereka yang terbunuh, termasuklah komander-komander mereka, termasuklah tentera biasa,
dan hari kita istirahat perang, Syekh Ismail Hanayeh membuat ucapan panjang, saya petik sebahagiannya. Dia kata At-Tufan Aqsa Badan, dan perjuangan untuk tahalkan Masjid Aqsa dengan nama Tufan Aqsa telah bermula sekarang. Wa nahnu ala ma'at fathil mubin, kami menunggu janji Allah untuk menangan kami. Kami menunggu janji Allah bahawa perjuangan ini akan diberikan kemenangan. Dan dia menyatakan lagi, tujuan kami melancarkan serangan ini ialah demi Masjid Aqsa. Sebab Masjid Aqsa fi khatan haqiqi waladina maklumat maqadah bal ihtilal yuhalu afrad siyadah hakimil alal masjid. Itu sebab kami mendapat maklumat daripada intelijen kami, kedudukan Masjid Aqsa sangat-sangat genting. Mereka akan kuasai sepenuhnya tahun ini, dan barangkali mereka akan meruntuhkan masjid pada tahun ini juga, pada bulan ini juga, dan kami terpaksa isahkan perang Tufan Aqsa, pertahankan Aqsa. Dan ini masjid bukan untuk orang Palestin, ini untuk Islam seluruhnya, yang harusnya Islam memberikan sokongan, tapi saya jira-jira mereka tidak bersama mereka. Sebelum peperangan, mereka berbincang di Moskow, wakil daripada Hamas berbincang dengan Moskow. Apa yang mereka bincang, wallahu a'lam. Apakah bincang ini menyebabkan senjata yang banyak sampai pada Hamas, daripada jalan mana, wallahu a'lam. Tetapi apa yang kita tahu, senjata telah sampai ke Hamas. Dalam rombongan sama, mereka berjumpa dengan pemimpin Iran. Pemimpin Iran juga berbincang dengan pemimpin Hamas, dan selepas itu mereka kembali ke Palestin dan istirahat perang. Barangkali ada perancangan-perancangan yang tidak kita ketahui. China juga memberikan komitmen bahawa komitmen China ialah untuk memerdekakan Palestin. Kita tak tahu apakah mereka ikhlas atau tidak, ataupun cakapan politik, sebab di China pun mereka membunuh orang Islam di Xinjiang. Tapi kali ini mereka mengatakan kami akan bebaskan Palestin. Nahnu nahkum bil zawahir wallahi tawassa'ir. Kita hanya bincang yang zahir, yang batin hanya Allah tahu. Kita bincang yang zahir sekarang, yang batin Allah tahu. Dan yang zahirnya mereka menyokong Palestin. Ada 8 buah negara termasuk bukan Islam yang menyokong Palestin hari ini. Asalnya 5, sekarang hari ini bertambah menjadi 8, termasuk China. Tuan-tuan semati, sebagai balasannya kita lihat dalam minggu kedua mereka menghancurkan Gaza. Dan kita lihat berita daripada masyarakat sendiri. Jangan tengok berita mereka, sebab dalam berita mereka ada racun. Elak pada racun-racun mereka. Lebih lagi dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, pemuda-pemuda kita akan cepat melihat racun yang ditanam dalam berita mereka, termasuklah pada Al Jazeera sekalipun. Dan kita lihat bagaimanakah mereka bertindak mengisahkan perang, dan mereka seolah-olah menunggu Islam serang mereka pertama, dan mereka akan serang hancur habis Gaza, sebab mereka mengatakan Gaza lah sebagai pengganas. Gaza hancur, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, hospital dibom. Hospital yang ada adalah hospital Kristian yang namanya Hospital Baptis, dan kematiannya sangat ramai, 500 katanya, kemudian 600 kematian di mana-mana saja. Mereka memberi amaran supaya semua orang Gaza keluar dan berkumpul di Sinai, sebab perancangan mereka Gaza akan dibangun oleh Israel dan akan menjadi bandar Israel. Umat Islam akan jadi pelarian di Sinai. Tuan-tuan, di manakah Sinai? Sinai ialah padang pasir di semenanjung Sinai yang tidak ada sebarang kehidupan. Kita lihat dalam sejarah Bani Israel yang lampau ketika Nabi Musa AS, mereka sesak di situ. Tidak ada sebarang makanan yang Allah turunkan al-manna was-salwa. Dan itulah mukjizat Nabi Musa AS yang Allah kurniakan nikmat. Dan kalau tidak umat Bani Israel, apakah makanan yang harus mereka makan di tempat pada pasir? Tempat itulah mereka ingin kumpulkan orang Gaza sekarang. Mereka beri amaran 24 jam mereka harus kosongkan Gaza. Dan kita kosongkan. Dalam perjalanan mereka bom kita sekali lagi, tuan-tuan. Apakah ada lebih zalim daripada perkara ini? Haiwan tak lakukannya. Haiwan tak lakukan seperti ini. Dan kita bergelimpangan. Kematian di mana-mana. Ini di sekitar Gaza, kita lihat berita. Pada doktor bercakap yang depannya bukan pemberita, hanyalah mayat yang bergelimpangan di hospital. Sampai kapan pun tidak mencukupi untuk digunakan untuk pengulian.
dalam kata ini kita lihat, mereka ingin membawa orang Gaza masuk ke Sinai, dan mereka akan lepaskan di situ, mereka tak akan diberikan kembali untuk balik ke Gaza akan datang, dan akhirnya Gaza akan dapat sempurna kepada Yahudi. West Bank mereka akan bincang kemudian. Mereka lebih menekan Gaza berbanding West Bank, sebab West Bank sebenarnya ada hubungan dengan Israel, dan umat Islam yang masuk ke Sinai tidak akan kembali lagi ke sini. Itu perancangan mereka. Untuk tujuan ini, Perdana Menteri mereka mengatakan bahawa mereka akan bom mereka yang masih tinggal di Gaza. 2-3 hari lepas mereka adakan serangan darat sebagaimana tuan-tuan tahu, tetapi apa yang mereka rancang tidak berlaku. Mula-mula mereka masuk, diserang oleh pejuang-pejuang Islam, dan 20 tentera Yahudi telah terkorban. Mereka lari berlintah bukang, meninggalkan kereta kembar mereka di situ. Mereka lah kaum yang sangat penakut, dan mereka hari ini cuma masuk sekali lagi. Terdapat perbincangan di kalangan mereka antara tentera dengan ketua tentera mereka. Ketua tentera suruh masuk, tentera tak nak masuk, dan sekarang mereka dalam kalimah mereka tidak satu lagi, wasyatit kalimatuhum, sebagaimana yang kita doakan, dan wazalzal aqdamuhum, supaya pendirian mereka goyang dan tidak lagi dalam kesatuan. Kita lihat Biden, Presiden Amerika, segera bertemu dengan Presiden Mesir, minta supaya dibenarkan tanah Gaza ini, tanah Sinai ini diberikan kepada sebagai negeri Palestin baru, dan Palestin akan diambil sepenuhnya oleh Yahudi. Untuk tujuan itu, rasuah diberikan besar-besaran. Sekiranya sanggup menerima pelarian Palestin, maka Mesir akan menerima segala kemudahan. Hutang akan dilupuskan, bantuan akan datang mencurah-curah. Ini janji politik. Dan mereka sedang berbincang untuk bawa seluruh orang Gaza ke Sinai yang tidak ada sebarang kehidupan. Sekiranya ini berlaku, kita akan lihat barangkali peristiwa Syabra Syatila Wazubillah akan berulang sekali lagi, sebab mereka bersedia untuk menghancurkan umat Islam. Dan apa sebut pemimpin Syekh Ismail Haniyah? Dia kata, la yakhruju min ardihim wa la yuhajiru wa tahriq aqrab iktarab. Kami tak akan keluar dari bumi kami. Kami hidup, kami mati di Gaza, dan kemenangan Allah sudah hampir. Kami tidak akan keluar dari bumi Gaza, dan kemenangan telah hampir. Tentunya seperti penduduk yang asli, mereka akan hidup mati di bumi mereka sendiri. Tetapi orang Israel telah lari keluar daripada Israel, sebab mereka diancam di Tel Aviv. Mereka tidak sayang bumi mereka. Yang bersama dengan Palestin ialah penduduk asal mereka. Ini buktinya siapakah berasal Palestin. Sekiranya itu berlaku pada kita, kita ambil tempat, tuan-tuan, kita juga tak akan lari. Kita juga tak akan lari sekiranya berlaku seperti Gaza. Kita akan hidup mati di bumi ini. Yang lain semua lari. Yang tidak tulen, penduduk tidak tulen akan lari, tuan-tuan. Percayalah. Sebagaimana berlaku di Palestin. Penduduk Palestin mengatakan, kami tak akan lari. Kami hidup mati di bumi ini. Tetapi orang Israel telah lari. Mereka keluar bila airport mereka telah hancur. Mereka keluar dengan airport tentera, termasuk menteri mereka. Mereka tidak setia dengan Palestin, dan kita ambil tiba. Mari kita lihat siapakah yang menyokong Palestin, siapakah yang menentang. Yang menyokong Palestin ialah yang warna merah. Ada 5 negara. Asalnya hari ini ada 8. Yang menyokong Israel seluruh dunia, separuh dunia. Daripada Amerika sampai ke Amerika Selatan, seluruh Eropah, NATO, Kesatuan Eropah. Di sini India juga ditunjukkan, Australia. Kemudian India mengatakan ada reserve, dan alhamdulillah Malaysia dimasukkan bersama dengan Palestin. Alhamdulillah. Dari segi peta yang dilukis oleh mereka, mereka masukkan Malaysia bersama Palestin. Cuba kita bandingkan peta dengan peperangan di Ukraine. Sama. Yang menyokong Ukraine, yang menyokong Israel, orang sama. Maksudnya, yang merancang perang di Ukraine dengan yang merancang perang di Palestin daripada New World Order yang sama. Tengok, tuan-tuan. Seluruh Amerika Selatan, Eropah, Australia,
bersama mereka, bersama dengan Ukraine. Dan kita lihat yang bersama dengan Israel hampir negara yang sama. Malaysia pula ketika bersama dengan Palestin, kita bersama Palestin. Tetapi bila dalam perang Ukraine, kita bersama dengan New World. Warna kita warna biru. Warna kita boleh bertukar, tuan-tuan. Sekali warna biru, sekali warna merah. Muzabzabi nabaina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mari kita ambil iktibar. Dan dalam konteks ini, takdir ilahi, Iran menyatakan persediaannya untuk bersama Palestin. Pada mulanya kita ragu, rupa-rupanya tidak ada negara Sunni yang menyatakan awal, yang adalah negara Syiah. Termasuklah ejen mereka di Lebanon daripada Hezbollah. Dan kita heran bagaimanakah Putin, negara komunis, bersama dengan Korea Utara, negara komunis, daripada berita Islam. Saya melihat mereka mengatakan, sebagaimana kata Putin, sebagaimana Amerika membantu Israel, maka Rusia bersama dengan Korea Utara akan membantu Palestin. Ini kata-kata politik atau tidak, saya tak pasti. Kita berhukum dengan zahir dulu. Yang batin hanya Allah tahu. Dalam konteks ini kita lihat Ramzan Kadyrov daripada Chechen, sekiranya Rusia ingin mengatakan tentera, bahkan Rusia telah mengatakan tentera pun, maka kami sukarela untuk menjadi tentera depan. Tentera yang berjanggut ini, tuan-tuan, mereka keluar sama seperti pejuang-pejuang Palestin yang mereka keluar untuk syahid. Setiap tentera mereka mesti ada janggut, mesti salat subuh berjemaah, mesti berzikir setiap hari. Itulah nilai tentera Chechen yang bersama dengan Rusia. Dan Houthi yang diperangi oleh Saudi, yang diperangi oleh Amerika di Yaman, negara yang miskin, diserang oleh negara yang paling kaya bersama Saudi, negara yang paling kaya bersama dengan Amerika, negara yang paling canggih. Hancur hati di Yaman. Tetapi sekarang dengan kelemahan mereka, mereka bangkit untuk membantu Palestin. Tetapi jiran mereka tidak bersama mereka. UAE memberikan negara mereka sebagai base tentera Amerika. Maka UAE memberikan kepada mereka untuk menghancurkan Islam. Allah berikan nikmat yang banyak berdubai kepada Abu Dhabi, tetapi balas seperti itu. Mereka bersama dengan musuh Allah dan mereka berikan negara mereka sebagai base tentera Allah. Dan subhanallah, tuan-tuan, apabila mereka ranakkan Gaza, tetapi mereka lupa pertahankan Tel Aviv. Tel Aviv diserang oleh para pejuang kita dan mereka dalam ketakutan. Mereka tak aman. Walaupun mereka tak kalah, mereka tak aman. Al-Khawf di Tel Aviv. Mereka ketakutan dan tentera mereka sekarang menerima kemurungan. Mereka meletakkan jawatan tak pergi berperang. Pilot-pilot mereka tinggalkan kapal terbang. Dan inilah tapak mereka, kaki mereka telah bergoncang, tuan-tuan, sebagaimana kita doakan. Kalimah mereka tidak sama lagi. Mereka berpecah dalam kalimah mereka. Pertama kali yang tak pernah berlaku dalam sejarah, Israel telah berada di tempat pelarian. Inilah permulaan pada satu permulaan pada kisahnya panjang. Mereka telah dikumpulkan di tempat pelarian sebagaimana umat Islam sudah 75 tahun berada di pelayaran. Maka li awal matir mukhayyam lajiin bagi Israeli fi ilat, satu kata nama ilat, mereka dikumpulkan situ sebagaimana awal umat Islam dikumpulkan di Lebanon. Dalam konteks ini kita lihat mereka keluar daripada Israel ramai-ramai. Mereka tak sayang pun Palestin. Ini menunjukkan mereka bukan tidak tulen. Orang tulen, orang yang asal mereka akan pertahankan negara mereka. Tetapi jelas mereka keluar daripada negara mereka. Kapal terbang yang dibom Gurion, Ben Gurion telah hancur. Mereka menggunakan airport tentera untuk keluar, termasuk menteri mereka. Ada berita mengatakan Tel Aviv ataupun Netanyahu juga lari untuk sementara, tapi patah balik masuk kepada Israel balik. Menteri luar mereka telah tinggalkan kementeriannya dan betapa pengecut mereka. Itulah yang dapat kita gambarkan. Sebenarnya perang ini untuk mengajak Israel bahawa US bukanlah satu-satunya superpower.
untuk kita ajak Israel bahawa bukan US saja superpower. Sekarang ada superpower lain. Kapal-kapal Turki sudah masuk ke Mediterranean. Kapal Cina sudah berada di Laut Arab. Kapal-kapal Rusia sudah berada di Laut Hitam. Dan untuk tunjukkan pada Israel bahawa US yang menjadi penghalang, yang menjadi pelindung mereka, bukan satu-satunya superpower. Dalam konteks ini recah beda. Israel masuk Gaza, Hizbullah masuk Israel Barat. Penduduk Gaza menjadi pelarian di Sinai. Israel tidak bagi balik lagi. Pada 2 Oktober yang lepas, 20 tentera Israel terbunuh ketika mereka ingin mengadakan serangan darat, dan mereka tangguhkan serangan tersebut. Allah turunkan taufan di Tel Aviv. Allah turunkan banjir di Tel Aviv. Dan taufan yang diturunkan di Tel Aviv bukan taufan biasa. Di dalam taufan ada api, membakar pohon, dan itu seolah Allah sebut insurun fihi tahtarakat. Insur ini angin yang ada api dalamnya, dan angin itulah yang turun ke Tel Aviv. Dan itulah barangkali yang dapat kita sebut. Kita lihat bagaimanakah Libya dengan beraninya menghalau duta US, UK, Perancis, sebab pertanyaan ini letakkan kami sokong Israel perlu dihalau. Negara yang menyatakan keterangan dihalau oleh Libya. Amerika menggunakan base di UAE, dan Israel mengepung Gaza habis-habisan. Dan hari ini katanya mereka patah balik, dan mereka U-turn kembali kali kedua. Apakah mereka masuk kembali? Dan katanya Amerika mengatakan tentera yang sangat ramai untuk masuk kembali ke Gaza, dan Gaza harus dihancurkan, dan orang Gaza harus diletakkan di Sinai. Dan tuan-tuan, itulah betapa gawatnya umat Islam hari ini. Senjata yang sampai kita lihat hari ini, perang tiba dari Turki, daripada Rusia, daripada Chechen, berita daripada umat Islam yang saya petik ini. Dan kita lihat sebahagian daripada mereka, tentera Iran bergabung dengan tentera Afghanistan mengepung Israel. Barangkali dalam berita perdana tidak keluar seperti ini, Biden telah panik dan dia menghantar tentera yang ramai. Pada mulanya 200,000, 2,000, kemudian 500 dibunuh oleh pejuang, dan Hizbullah membedil ke tentera mereka. Dan tangki minyak yang terbesar di Israel telah dibom. Umat Islam telah masuk ke Raim. Umat Islam masuk menguasai Ashkelon. Umat Islam masuk ke Haifa, tuan-tuan. Haifa ialah pelabuhan. Sekiranya Haifa jatuh, Israel akan jatuh. Sekarang umat Islam telah masuk ke Haifa. Dan dalam konteks ini, kata Erdogan, Jerusalem lebih penting daripada nyawa kami sendiri. Dan komitmen ini kita sanjung dengan baik. Tentera Israel mengalami kemurungan. Pegawai tentera lari diri di medan perang, termasuk pilot mereka. Saudi membantu Israel apabila Houthi melancarkan roket mereka ke Israel, diblok ataupun dipintas oleh Saudi. Siapa Saudi? 100,000 orang Israel tinggal kapal halaman mereka. Dulu kita yang lari daripada rumah kita, hari ini giliran Israel pula mereka lari daripada rumah mereka sendiri, meninggalkan rumah mereka. Pasukan elit Qassam telah masuk ke pantai Zikir, Ashkelon, dan peperangan akan terus dan mengikut Syekh Haniyah. Kemenangan sudah hampir. Kita berdoakan mudah-mudahan apa yang disebut di situ. Dan coba tengok sekali lagi, tuan-tuan, 2-3 hari lepas bangsa bersatu sekali lagi mesyuarat untuk dicadangkan supaya bintang senjata, tetapi dibantah oleh Amerika. Sekali lagi 120 negara mengatakan kita harus hentikan perang ini sebab nyawa umat Islam sangat ramai yang terkorban. Tetapi yang menentang dapat 14, yang berkecuali 45. Amerika gunakan veto sekali lagi, perangan diteruskan. Ahli analisis mengatakan apabila mereka ingin teruskan peperangan ini, mereka berharap mereka menang. Kalau mereka mengatakan kami harus berhenti perang, maksudnya mereka kalah. Kalau mereka kata teruskan, maksudnya mereka masih berharap mereka menang. Bila mereka katakan kita berhenti peperangan, maksudnya mereka kalah. Dan tuan-tuan, marilah kita sama berdoa. US veto dalam Majlis Keselamatan Antarabangsa di Bahasa Bersatu, dan itulah yang kita dapat sebut dalam berita yang terakhir. Allah menceritakan tentang kaum ini dalam surah Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tusiduna fil ardi marratayn wa tadunnu ila akhir. Dan kami tetapkan kepada bani Israil
dalam kitab Taurat bahawa mereka benar-benar akan melakukan kemusnahan 2 kali di atas muka bumi, dan mereka melakukan kemusnahan yang total. Dan apabila janji kami yang pertama datang, kami utuskan hamba kami yang punya kekuatan, dan mereka masuk ke celah rumah mereka, dan janji itu telah berlaku. Kemudian kami kembalikan mereka dengan anak pinak, harta yang banyak, sehingga mereka menjadi bilangan yang paling ramai. Dan asatum astam diapusikum, sekiranya kamu melakukan kebaikan, kamu melakukan kebaikan pada diri kamu. Wa in asatum falha, sekiranya kamu melakukan keburukan, maka dia kembali pada diri kamu sendiri. Dan faiza ja'dul akhirah diasu wujuhakum wa dakhul masjid kama dakhalu al-martin wa tabalu ma ala tadbira. Dan apabila janji Allah yang terakhir sampai, janji Allah yang kedua sampai, maka kamu akan diasu wujuhakum, kamu akan hina, wajah kamu akan dihinakan. Sebab walul masjid kama dakhaluhu, ada orang lain yang bakal masuk ke Masjidil Haram, Masjid Aqsa, kama dahulu amaratin, sebagaimana mereka masuk kali pertama dulu. Oleh tabaru ma'alau tadbira, dan mereka akan hancurkan segala bangunan-bangunan dan apa yang dibina di kawasan Bani Israil. Apakah ini sekarang yang Allah SWT? Ataupun belum berlaku, ataupun sudah berlaku, wallahu alam. Tetapi Bani Israil, sinopsis mereka akan melakukan kemusnahan atas muka bumi. Dan sinopsisnya Allah nyatakan dalam surah Isra. Dan itulah barangkali tuan-tuan yang saya hormati, saya maaf kalau apa yang saya ini tidak mencapai hasrat daripada surau kita. Akhir sekali, marilah kita sama-sama berdoa pada surau kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri ahlina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma bil syamlahum wa barik jamahum wa shattit kalmatuhum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim qalban min kilabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzil kitab, ya mujras sahabat, wa ya hazmal azab, izhum wansurna alaihim. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.